Desas-desus Tun M bertemu 17 ahli parlimen untuk gugat kerajaan Madani. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Laporan terkini mencetuskan kegemparan apabila bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dikatakan mengadakan pertemuan lewat malam dengan 17 ahli Parlimen Perikatan Nasional termasuklah Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung sehingga jam 2 pagi dengan tujuan yang didakwa untuk merangka strategi menggulingkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut sumber dalaman PAS di Selangor, mesyuarat ini diatur oleh Hishamuddin dan dipercayai berkisar tentang usaha politik untuk melemahkan kestabilan kerajaan semasa. Walaupun sehingga kini tiada kenyataan rasmi daripada Dr. Mahathir atau Hishamuddin, pelbagai spekulasi terus tersebar di media sosial. Sebuah akaun di platform X, sebelum ini yang dikenali sebagai Twitter, Poster Malaysian Affairs, memuat naik hantaran yang menulis baru terima laporan bahwa Dr. Mahathir mengadakan pertemuan dengan 17 ahli parlimen PN diatur oleh Hishamuddin berlangsung sehingga jam 2 pagi tadi. Mereka aktif merancang untuk menjatuhkan Anwar. Sumber adalah seorang ahli dalaman PAS yang penting. Hantaran ini telah mencetuskan pelbagai reaksi termasuklah daripada penyokong setia kerajaan Madani. Golongan penyokong Pakatan Harapan menolak kabar angin ini, mengingatkan pembangkang tentang beberapa percubaan gagal untuk tebuk atap sejak pilihan raya umum ke-15. Ada juga yang membangkitkan kaitan dengan bulan Ogos yang pernah menjadi tarik penting dalam usaha pembangkang pada tahun 2023 untuk menarik ahli parlimen kerajaan. Ketika itu strategi tersebut gagal sepenuhnya. Namun perkembangan terbaru ini telah mencetuskan kebimbangan baharu dalam kalangan penyokong kerajaan. Dalam sebuah video yang dimuat naik oleh akaun ProPH dari X atau Twitter, Dr. Mahathir kelihatan berbincang dengan penyokong pembangkang yang dikenali ramai. Keupayaan beliau untuk terus berdiri teguh dan berbincang sehingga lewat malam membuktikan pengaruh politiknya masih kukuh walaupun usianya telah mencecah hampir 100 tahun. Dr. Mahathir yang pernah 2 kali memegang jawatan Perdana Menteri Malaysia dilihat masih mempunyai sokongan yang signifikan dalam kalangan pemimpin pembangkang, terutamanya mereka yang tidak berpuas hati dengan kerajaan Madani. Sokongan ini walaupun tidak meluas seperti dahulu, menjadi ancaman simbolik kepada kestabilan politik negara yang sedang cuba dipertahankan oleh Anwar Ibrahim dan sekutunya. Pemerhati politik melihat desas-desus ini dengan berhati-hati. Ini karena usaha seperti ini bukan kali pertama berlaku dalam lanskap politik Malaysia. Salah satu contohnya ialah pada tahun 2020 langkah Sheraton menjadi titik penting apabila kerajaan Pakatan Harapan tumbang setelah beberapa ahli parlimen berpaling tada. Tun Dr. Mahathir ketika itu turut terlibat secara tidak langsung dengan pergolakan politik walaupun beliau menafikan mempunyai niat untuk menjatuhkan kerajaan. Kini situasi serupa kembali menjadi perbualan hangat dengan watak-watak lama seperti Hishamuddin Hussein dan Dr. Mahathir disebut-sebut sebagai penggerak utama. Hishamuddin yang sebelum ini dianggap sebagai pemimpin UMNO yang lantang tetapi kontroversial, dilihat mempunyai hubungan baik dengan PN termasuk PAS dan Bersatu. Spekulasi semakin kuat apabila beberapa pemimpin PN secara terbuka mengkritik pentadbiran Anwar Ibrahim terutamanya mengenai isu ekonomi, kenaikan kos sara hidup dan dasar-dasar yang dianggap lebih memihak kepada kepentingan minoriti. PAS sebagai parti dominan dalam Perikatan Nasional sering menggunakan isu-isu agama dan kaum untuk mempengaruhi sokongan masyarakat Melayu, manakala Bersatu terus mendakwa kerajaan Madani tidak cukup berwibawa untuk menyelesaikan masalah rakyat.
Dalam konteks ini, pertemuan rahasia seperti yang didakwa berlaku antara Dr. Mahathir dan 17 ahli parlimen Perikatan Nasional hanya mengukuhkan lagi tanggapan bahwa ada usaha terancang untuk menggugat kerajaan. Namun, penyokong kerajaan Madani menegaskan bahwa dakwaan ini tidak lebih daripada satu lagi kabar angin yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian daripada pencapaian kerajaan. Menurut mereka, kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim telah menunjukkan kestabilan yang kukuh walaupun berdepan cabaran politik. Penyokong juga mempersoal kredibiliti laporan yang hanya berdasarkan sumber dalaman tanpa bukti yang kukuh. Mereka melihat ini sebagai satu propaganda untuk melemahkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan semasa. Walaupun begitu, ramai yang masih melihat peranan Dr. Mahathir dalam politik dengan penuh kontroversi. Ada yang menganggap beliau sebagai penyelamat negara pada masa lalu, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai penghalang kepada pembaharuan politik. Dalam usianya yang hampir 100 tahun, ramai yang tertanya-tanya mengapakah Dr. Mahathir masih mahu terlibat dalam perbincangan politik sebegini. Adakah beliau benar-benar prihatin terhadap masa depan negara atau ini sekadar satu usaha untuk mengekalkan relevansi dalam arena politik? Keadaan menjadi semakin rumit apabila isu ini turut membabitkan hubungan antara pemimpin UMNO seperti Hishamuddin dengan Perikatan Nasional. Sebagai pemimpin veteran UMNO yang pernah memegang beberapa jawatan penting, penglibatan Hishamuddin dalam pertemuan ini, jika benar, boleh menjadi tamparan besar kepada UMNO yang kini berada dalam kerajaan perpaduan. Apakah ini petunjuk bahwa ada perpecahan dalaman di dalam UMNO? Atau ini hanya satu langkah politik oleh individu tertentu? Persoalan lain yang timbul ialah sejauh mana PAS dan Bersatu akan terus bekerja sama dengan Dr. Mahathir, memandangkan beliau sebelum ini sering mengkritik kedua-dua parti tersebut. Adakah ini menunjukkan bahwa agenda politik boleh mengatasi perbezaan ideologi atau ini hanya kerjasama sementara untuk mencapai matlamat tertentu? Perkembangan ini juga menimbulkan kebimbangan tentang kestabilan politik Malaysia secara keseluruhan. Dengan ekonomi global yang tidak menentu dan cabaran domestik yang semakin meningkat, sebarang pergolakan politik hanya akan memberi kesan negatif kepada rakyat. Oleh itu, ramai yang berpendapat bahwa ahli politik perlu berhenti daripada terlibat dalam permainan kuasa dan memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah rakyat. Namun sebagai rakyat Malaysia kita perlu bertanya, adakah ini satu lagi percubaan tebuk atap yang akan gagal atau adakah ini petanda kepada perubahan besar dalam lanskap politik negara? Apakah motif sebenar Dr. Mahathir dan mereka yang terlibat dalam pertemuan ini? Adakah kerajaan Madani akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat atau memilih untuk tidak mengendahkannya? Laporan ini membuka ruang untuk perbincangan yang panjang lebar dan kontroversi yang terhasil pastinya akan menjadi tumpuan utama dalam hari-hari yang mendatang. Sebagai rakyat kita perlu terus memerhati perkembangan ini dengan kritis dan memastikan bahwa kepentingan negara sentiasa menjadi keutamaan. Teruskan perbincangan ini di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada Current Sphere MY untuk analisis politik terkini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.